Assalamualaikum, salam sejahtera kembali semula menerusi program Jendela Fikir. Untuk hari ini kita nak berbicara berkaitan dengan dunia pembukuan yang mana sudah pun tidak bersempadan dan peraturan mengasingkan penerbit dan penulis tidak lagi wujud dalam era digital. Dan meskipun jumlah jualan buku fizikal masih tinggi berbanding buku digital atau e-book di Malaysia dan Eropah, namun akan tiba masanya hal ini akan berlaku sebaliknya. Dan pada masa yang sama, penularan pandemik COVID-19 pada skala global ini menjejaskan semua bidang dan sektor termasuk kesusastraan serta industri buku di seluruh dunia. Dan secara makro, penularan COVID-19 mendorong kepada langkah memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan. Ini juga turut memberi impak yang besar kepada industri buku, khususnya syarikat penerbitan, ejen sastra, pengedar, kontraktor dan kedai buku. Jadi bersama-sama dengan kita menerusi talian Skype, kita ada pengarah urusan MDC Publishers dan Berhad, Tuan Ahmad Hussein Tajuddin, bagi mendapatkan reaksi beliau mengenai cabaran buku pada era digital dan pandemik COVID-19. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama-sama dengan kami menerusi Skype. Ini normal baru ni. Itulah normal baru. Baik. Baru saya juga ni. Baru kan. Tapi seronok juga kerana masih lagi boleh berkomunikasi bersama-sama dengan insan yang kita sayang, dengan tetamu walaupun menerusi teknologi. Kita lebih pandai teknologi sekarang. Ya, betul. Baik, dan kita melihat sebagai antara syarikat penerbitan buku yang telah lama bertapak di Malaysia, difahamkan hampir 40 tahun. Bagaimana Tuan melihat tahun 2020 ini perkembangan industri buku untuk tahun ini? Pertama kali terima kasih kepada penambah radio kerana menjemput saya hari ini untuk turut sama dalam program Jendela Fikir. Dari pengalaman saya, perkembangan industri buku di Malaysia tidak banyak berubah berbanding sebelum ini. Sudah tentu hari ini kita bercakap mengenai era digital, tetapi secara peribadi penyesuaian digital dalam industri buku belum benar-benar berlaku. Mungkin kita di Malaysia ni sangat maju dari segi sektor digital lain, tetapi bukan di dalam industri buku itu sendiri. Yang pasti era digital yang kita nampak ketara adalah kemajuan teknologi komputer, peralihan bentuk kandungan buku tu dan cara dia disebarkan daripada menggunakan sistem, kalau sebelum ni berbentuk analog, kepada sekarang ni digital. Dan juga kemunculan kita tengok internet. Jika dulu kita mengharapkan penjualan buku secara manual dan pergantungan kepada kedai buku dan pesta buku, tetapi sekarang ni kita lebih lihat ramai penerbit yang menjual secara talian terus atau online. Secara umum penjualan melalui dalam talian ni dilihat mampu memberikan kelebihan kepada penjual buku. Perkembangan teknologi dengan kewujudan internet dan media sosial sekarang ni serta kemajuan dalam teknologi komputer dan digital sememangnya ada mengubah sedikit struktur persekitaran industri perbukuan kalau dibandingkan dengan dulu. Baik, kita faham juga bahawa Tuan seringkali terlibat dengan pameran buku di luar negara. Tiap tahun Tuan ke luar negara. Mungkin tahun ni belum lagi berkesempatan untuk ke luar negara. Jadi apakah pendapat Tuan mengenai kadar literasi penduduk di Malaysia berbanding dengan penduduk negara lain? Betul itulah. Saya pun tunggu bila boleh travel ni. Memang banyak selalu sertai pesta buku antarabangsa di rata dunia. Ini sekaligus membuka peluang sebenarnya untuk saya melihat dan mempelajari daripada penerbit antarabangsa. Saya juga dapat bekerjasama dengan penerbit-penerbit antarabangsa dari segi pembelian atau penjualan hak milik karya masing-masing. Banyak sebenarnya karya penerbit Malaysia ni dibeli dan diterjemahkan dalam bahasa lain. Kita tak dapat dinafikan bahawa kadar literasi penduduk Malaysia masih rendah dan berada pada tahap 40%. Kalau nak kira dengan purata setiap rakyat Malaysia hanya membaca 15 hingga 20 buku je setahun. Kadar literasi rakyat negara ni masih jauh ketinggalan. Kalau kita tengok 15 ke 20 buku tu memang ketinggalan jika dibanding dengan jumlah
penduduk terkini Malaysia itu seramai 32.6 juta orang. Kalau kita nak bandingkan dengan luar negara, mereka membaca sekitar 50 dan ke atas buku dalam tempoh setahun. Bagi mereka membaca buku ni macam satu benda yang semula jadi. Dan perkara yang mereka selalu lakukan tanpa perlu paksa ke atau nak kena adakan kempen atau sebagainya. Tapi tu nanti ramai yang marah juga. Dia kata kita cakap pasal baca, tak semestinya baca buku. Baca media sosial pun, artikel pun kira membaca juga. Ni macam mana pula? Takkan nak kata kadar rendah hanya sebab tak baca buku sahaja? Sebenarnya memang ini termasuk semua pembacaan. Survey ni dibuat oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Dia terkira lah baca apa sekalipun, komik ke kalau di media sosial ke apa semua ni. Tapi kebanyakan yang diorang ambil tu daripada kadar baca buku tu je lah sendirinya. Okey. Baik, dan sebut tentang Perpustakaan Malaysia, jiran kami, statistik Perpustakaan Negara Malaysia menyebut bahawa penjualan e-book di Malaysia kurang dari 10%. Ni nak tahu juga ni, macam mana nak membantu pihak penerbitan buku dalam menghadapi cabaran era digital ketika ini? Memang betul. Statistik yang ditunjukkan bahawa rakyat Malaysia masih, statistik itu memang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ni masih lagi gemar untuk baca buku fizikal daripada e-book atau digital. Tak pasti, mungkin dia orang nak bau buku tu ke apa, saya tak pastilah kot. Ya, nak bau. Saya sendiri kalau ni macam dapat kertas, saya macam okay, biasa macam boleh tertulis sikit. Lain rasa dia. Betul. Saya tidak nampak trend ni akan berubah dalam masa terdekat. Ianya akan mengambil masa yang agak lama. Sehingga kini yang saya nampak pasaran e-book di Malaysia berada dalam keadaan yang tidak memberansangkan dan tidak orang kata meningkat seperti yang dijangkakan. So buku cetak ni masih menguasai pasaran. Saya sebagai penerbit kita memang dah lama bersedia dan menyediakan platform digital untuk pelanggan kita semua sebagai pilihan. So mereka ada pilihan antara nak ke hard copy ataupun soft copy. Kita perlu ikut trend dalam untuk promosikan produk kami. Baik, ada juga yang kata memang suka sebelum COVID ni kalau buka buku memang suka, especially kalau yang kulit dia warna coklat tu kan. Yang kulit dia tu kan sedap bau. Macam tu lah. Kalau sebut tentang digital, PKP dan PKPB ni memperlihatkan bahawa jualan online meningkat mendadak sampai syarikat nak hantar barang pun mengalami sedikit kesukaran dan sebagainya. Tetapi dia berbeza dengan industri buku yang kita harapkan meningkat juga ketika PKP dan PKPB contohnya. Tetapi dikatakan berlaku kemerosotan. Apa lagi faktor yang menyebabkan kemerosotan industri e-book ataupun buku digital ini? Sebenarnya kalau nak cakap digital saja tak juga. Dia hard copy dan digital, ada banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan industri buku keseluruhannya di Malaysia ni. Yang paling utama adalah faktor kurangnya amalan membaca di kalangan rakyat Malaysia. Umumnya kita tahu bahawa rakyat Malaysia ni kurang baca. Kita dapat lihat bahawa amalan membaca ni merupakan salah satu aktiviti penting dan semula jadi di negara lain seperti contohnya di Jepun. Tapi ianya tidak sama di sini. Banyak kempen yang telah dilakukan oleh kerajaan tetapi minat membaca masih kurang. Itu salah satu faktor. Faktor lain adalah yang saya nampak adalah kegagalan voucher buku yang menjadikan pembelian buku makin kecil dan kurang. Jika dahulu kita ada voucher buku, industri buku masa tu berkembang secara luar biasa. Mulai tahun 2016, voucher buku menjadi kad debit. Ditukar jadi kad debit yang mana penerima ni boleh berbelanja tanpa perlu nak beli buku ke, dia boleh top up kredit ke, nak beli handphone ke apa semua boleh. So, mereka boleh gunakan untuk apa saja. Itu faktor yang lagi satu. Selain tu yang
dan saya nampak faktor perkembangan ekonomi yang kurang memerasakan, yang mengakibatkan kuasa membeli, buying power tu tak ada lagi di kalangan masyarakat. Jika dahulu kita lihat ramai kalau macam ibu bapa berebut-rebut nak beli buku untuk anak-anak, tapi kini agak jarang. Buku ni macam dikategorikan sebagai bukan lagi keperluan lah. Dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia, dan bukan lagi item dalam kategori top 10 lah. Tak tahu dah jadi top berapa, bawah ke berapa, bawah nombor berapa. Ini faktor-faktor yang membuatkan kemerosotan industri buku di Malaysia. Baik, untuk anda yang baru bersama dengan kita dalam program Jendela Fikir. Kita ada pengarah urusan MDC Publishers dan Berhad, Tuan Ahmad Hussein Tajuddin berbicara berkaitan dengan cabaran buku ketika ini. Ramai orang yang tak tahu, tapi saya rasa betul jugalah Tuan. Dulu masa saya duduk asrama, hari-hari semua orang akan beli novel tau. Memang akan ada novel lah. Nanti orang kata duduk asrama macam novel pula Raifah ni. Tidak lah, kita kongsi dia. Dia sampai satu tahap tu, satu loker tu memang kita letak semua novel kat dalam tu. Macam itu zaman dulu. Tapi sekarang ini tak nampak lagi. Nanti orang kata saya tak ikut trend pula, orang semua baca e-book. Tapi kita dengar sendiri apa yang Tuan katakan, bahawa ianya memang berlaku kemerosotan. Ianya memang telah berlaku, dan apabila berlakunya pandemik COVID-19, sekali lagi kita melihat bahawa industri buku terkesan dengan cabaran ini. Tapi kita nak tahu dengan lebih lanjut, bagaimana kesannya, apa impaknya kepada industri buku untuk COVID-19 itu sendiri. Saya percaya bukan hanya industri buku, tetapi secara keseluruhan kebanyakan industri-industri yang lain pun telah merasakan kemerosotan akibat pandemik COVID-19 ni. Industri buku memang telah terjejas dan merosot sebelum akibat COVID-19 ni lagi, tapi ia menjadi lebih tenat apabila setelah perintah pergerakan kawalan dilaksanakan, di mana kami tidak dapat beroperasi, kilang cetak ditutup, kebanyakan kedai-kedai buku ditutup. Secara makro, penularan COVID-19 ni yang mendorong kepada langkah memperkenalkan perintah berkurun dan kawalan pergerakan itu sendiri memberi impak besar kepada industri buku, khususnya syarikat penerbit, pengedar buku, pencetak, kontraktor dan kedai buku. Masa PKP ini juga banyak pesta buku yang ditunda, khususnya yang paling besar adalah pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Perlu diingat, ramai penerbit-penerbit yang hanya mengharapkan penjualan ataupun boleh katakan pelancaran buku berskala besar semasa pesta buku. So penundaan pesta buku ini mengakibatkan penjualan mereka ni terjejas. Baik, komen rakan kita menerusi Facebook, Encik Abu Muaz Munir Azizan, dia kata mungkin ada syarikat kat Malaysia yang boleh buat macam platform medium.com versi Malaysia. Ubah sikit cara Malaysia membaca, daripada kena hadap sebuah buku, sebaliknya boleh pilih tajuk spesifik untuk dibaca setiap hari. Ke kita memang dah ada platform yang kita boleh pilih topik je baca? Kita memang dah ada dah sebenarnya platform yang kita boleh pilih untuk topik-topik yang mana kita nak baca, yang kita suka lah. Sebenarnya sudah ada di Malaysia. Baik, dan sebagai antara penerbit buku tempatan, kehendak pembaca ni pun kadang-kadang pelik tuan. Kalau dulu masa zaman kita, zaman tuan lain, zaman saya zaman saya kita baca tu memang tulisannya ataupun perkataan yang digunakan, walaupun novel cinta ke apa ke, perkataan-perkataan tu kan tulis penuh, maksudnya dengan bahasa yang cantik, yang teratur dan tersusun. Tapi sekarang ni dikatakan juga buku indie lah, dengan kalau tengok tajuk pun berdebar, nak beli pun berdebar tengok baca. Elok ke tak buku ni? Ini macam mana ni nak sesuaikan dengan keadaan baru, permintaan baru, tapi digital pun kita nak penuhi juga keinginan orang muda. Macam mana ni? Betul, sebab kita tengok sekarang ni indie ni satu orang kata trend yang baru juga ni. Macam Cik kata tadi, dia punya ayat-ayat dia tu pun agak kasar, saya boleh cakap kadang-kadang. Pembacaan tu tidak sesuai kepada golongan-golongan yang tertentu. Tapi kalau kita nak lihat penerbit ni dalam orang kata perlu terus mencari jalan, cara bagaimana untuk bertahan.
sepanjang masa sukar macam sekarang ni. Harus ingat industri buku sudah lama mengalami masalah ekonomi sehingga banyak penerbit terpaksa menutup perniagaan mereka atau gulung tikar. Manakala sebahagian syarikat lagi sukar untuk membayar gaji kaki tangan sehingga ada yang terpaksa memberhentikan pekerja mereka. Ketika keadaan semua segmen dalam masyarakat dan sektor ekonomi di negara ini terjejas akibat COVID-19, tentu penerbitan serta kesusasteraan tanah air itu turut menerima kesannya. Tetapi nasib mereka mungkin berada dalam senarai yang orang kata terlepas pandang dan perlu perhatian daripada pihak kerajaan. Baik, dan adakah isu cetak rompak hasil karya penulis ataupun penerbit buku masih lagi berlaku, Tuan, ketika ini? Memang isu cetak rompak ni memang makin menjadi-jadi. So kerajaan perlu melihat isu cetak rompak yang makin berluasa ni. Kita mempunyai akta sebenarnya, akta cetak rompak, tetapi penguasaan tidak dilaksanakan. Ini membuatkan ramai menjual hasil-hasil penerbit dan penulis secara online. Kita dapat lihat ada orang jual satu buku tu sampai 50 sen kat platform beli belah kat online apa semua ni. Padahal buku tu tebal tu 50 sen jadi. Ini memang menyedihkan dan merugikan semua pihak. Saya juga duduk dalam Exco Persatuan Penerbit Buku Malaysia ataupun Mabopa, sedang berusaha untuk menubuhkan Copyright Management Organisation atau dikenali sebagai CMO dengan bantuan MyIPO, WIPO dan juga IFRO. CMO ni sebenarnya untuk memastikan dan menjaga kata hak-hak karya penulis dan penerbit dari dicetak semula tanpa izin. Kita tengok sekarang ni banyak di sekolah, di universiti, semuanya photostat je banyak, semua tak nak beli buku. So CMO ni, organisasi ni akan membantu ramai penulis dan penerbit untuk mendapatkan royalty daripada hasil karya mereka jika di fotokopi buku ataupun hasil mereka di universiti ataupun di sekolah. Tuan, saya nak tahu jugalah kalau dulu-dulu masa tak habis-habis lah teringat cerita novel dulu-dulu ni kan. Penulis ni tu kita kenal kalau dulu Hadi Akasha contohnya, kemudian kita ada Hayati Ibrahim, kita ada Anis Ayuni, banyak lagi lah yang nama-nama yang kalau berkaitan dengan novel. Kalau sekarang ni siapa yang popular, Tuan? Sebab kan sekarang banyak adaptasi novel ke cerita-cerita di TV. Itu pun hari-hari petang-petang tengok selalu. Sekarang ni lagi ramai ni penulis novel, ada yang ikut dia orang punya segmen yang tertentu. Macam contohnya hari tu kita ada Syasha Ali yang dia lebih kepada segmen sekolah yang menceritakan kes-kes jenayah pasal di sekolah. So banyak segmen-segmen ni dan mereka ni sekarang ni dah kreatif dah. Industri buku ni kalau orang kata kena tengok segmen dia. Kalau nak melariskan penjualan mereka, nak kena target segmen mana nak cover. Boleh ni. Sebab tu kata ramai penulis-penulis novel ni yang ada di pasaran sekarang. Dan kita tengok juga penutupan kedai-kedai buku sekarang ni sangat banyak. Kita tidak perlu menyebut lah kedai-kedai buku yang popular, yang hebat, yang popular, yang ternama pun terpaksa menutup perniagaan mereka. Selain dari majalah-majalah juga terpaksa menutup perniagaan dan perusahaan mereka. Ini adalah sesuatu yang sedih kalau kita lihat dari sudut penerbitan buku itu sendiri, buku, majalah dan semua media cetak. Mungkin harapan Tuan sendiri sebagai penerbit buku dalam menghadapi cabaran digital dan juga pasca COVID-19 ini sendiri, Tuan. Memang kita lihat banyak kedai-kedai buku yang tutup dan tapi ada alasan-alasan mereka yang tertentu, mungkin dengan kadar sewa yang terlalu tinggi, tempat yang tidak strategi. Tapi mereka ni juga telah mula menjual secara online.
So bukan saja mereka ada kedai buku macam Popular, MPH, mereka juga menjual secara online. Saya mengharapkan sangat-sangat untuk industri buku inilah secara keseluruhan agar kerajaan lihat dan bantu untuk melonjakkan industri buku ni yang makin pupus. Kerajaan perlu macam saya katakan tadi, kembalikan semula voucher buku yang pernah dibuat sebelum ini. Semua inisiatif telah diambil oleh Persatuan Penerbit Buku Tambah Bopa dalam menyuarakan kepada pihak kerajaan, tetapi malangnya sehingga kini tidak ada berita baik untuk industri. Saya juga mengharapkan agar pendanaan perpustakaan perlu juga ditambah. Sudah agak lama perpustakaan di negara ni tidak menerima dana yang mencukupi. Hal ini menyebabkan perpustakaan hanya menawarkan koleksi buku yang lama. Dia tidak mampu menarik orang kata minat membaca dalam kalangan generasi muda. Kita ada buku-buku yang lama je dekat perpustakaan. Kerajaan juga saya ingat macam saya katakan tadi perlu melihat isu cetak rompak yang makin berluasa ni. Kita ada akta cetak rompak tetapi enforcement tu, penguasaan tu tidak dilaksanakan. Ni membuatkan ramai yang menjual hasil penerbit dan penulis secara online, dan industri buku itu secara keseluruhan terjejas. Baik, terima kasih tuan sama-sama dengan kami melalui Skype berkongsi tentang industri buku terkini. Terima kasih sekali lagi, dan kita harapkan ada sinar di hujung terowong untuk penerbitan buku 2020 ini. Terima kasih tuan. Sama-sama kita. Assalamualaikum. Salam. Itu dia tadi kita bersama-sama dengan Tuan Ahmad Hussein Tajuddin, pengarah urusan MDC Publishers Sdn Bhd, berbicara berkaitan dengan cabaran penerbitan buku untuk waktu ini dan juga pasca COVID-19. Untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, ini adalah stesen berita bisnes anda.